Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, so saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, dan semuanya dapat mematuhilah apa saja arahan yang sedang dikuatkuasakan semasa perintah kawalan pergerakan ini yang fasa ketiga. Bersama-sama kita menyahut cabaran ataupun menyahut seruan untuk stay at home. Okey, jangan keluar mana-mana. Okey, jangan nak mengata-kata susuk keluar rumah, jumpa kawan-kawan. Okey. Alright. So hari ini kita akan sambung kepada pembincangan tentang bab 4 iaitu kesihatan manusia. So yang pada minggu lepas saya telah membincangkan tentang perkara 4.1. Okey, berkenaan dengan apa? Tentang topik kesihatan secara am. Okey, tentang jenis-jenis penyakit, iaitu penyakit berjangkit, penyakit tak berjangkit. Okey, lepas tu bagaimana penyakit-penyakit ini disebarkan, terutamanya penyakit yang berjangkit. Okey, mod penyebaran penyakit berjangkit. Okey, adanya udara, ada yang air, ada yang melalui sentuhan, ada yang melalui pembawakan vektor. Okey, dan apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah? Okey, untuk mencegah penyakit berjangkit ini ada 3 fasa ataupun 3 peringkat, iaitu peringkat primer, peringkat sekunder dan juga peringkat tersier. Okey. So pada hari ini kita akan melihat tentang unit 4.2 iaitu pertahanan badan. So, seperti yang kamu maklum, okey, masa kamu di kata 1 tahun lepas kita ada membincangkan tentang organisasi sel. Okey, iaitu bab 2. Okey, so dalam organisasi sel antaranya ialah seperti sel-sel darah putih. Okey, sel darah putih yang akan mengalami organisasi sel membentuk satu sistem dipanggil sistem keimunan badan. Okey, tapi itu lebih kompleks. Okey, sebab apa? Sebab Allah ni jadikan kita memang orang kata dah hampir sempurna. Okey, kejadiannya. Okey, so bila Allah ciptakan kita, memang Allah sertakan sekali bersama-sama dengan ciptaannya satu sistem yang mampu mempertahankan badan tersebut daripada serangan-serangan patogen. Okey, iaitu sesuatu yang boleh menyebabkan penyakit, baik bakteria, baik virus, okey, baik kulat dan sebagainya. Okey, so untuk makluman, sistem pertahanan badan kita ni terbagi kepada 2. Okey, iaitu sistem pertahanan yang tidak spesifik dan sistem pertahanan yang spesifik. Okey, so bila kita tengok tentang sistem pertahanan yang tidak spesifik, dia kita boleh ibaratkan macam gerila. Okey, macam askar-askar ataupun gerakan-gerakan gerila. Okey, yang membentas apa sahaja patogen yang berbahaya untuk memasuki kita punya badan kita ataupun kita punya HQ lah. Okey, anggaplah kita punya body ni sebagai headquarter. Okey, nak menghalang headquarter ni dia mesti ada line of defenses. Okey, apa ni, lapisan-lapisan pertahanan. Okey, so yang bila kita mention tentang barisan pertahanan yang tidak spesifik daripada yang paling hadapan sekali. Okey, so apa sahaja yang dianggap berbahaya ataupun benda-benda asing, dia akan terus reject, dia akan terus protect kita punya body kita daripada diserbu masuk, dicelah masuk. Okey. So, untuk mekanisme pertahanan yang tidak spesifik, dia melibatkan 2, iaitu barisan pertahanan yang pertama dan juga barisan pertahanan yang kedua. So, barisan pertahanan yang pertama ni dia melibatkan struktur-struktur yang berada di luar badan kita. Okey, seperti kita punya kulit. Okey, lepas tu kalau kita tengok kat kita punya mulut kita, kita punya salur pernafasan, salur pencernaan, hidung, okey, telinga dan sebagainya. Dalam tu adanya sesuatu yang dipanggil sebagai membran mucus. Okey, macam hidung kita kan sasa lembab kan, sebab apa? Sebab ada membran mucus. Okey, salur pencernaan, salur pernafasan pun juga lembab sebab apa? Adanya membran mucus. Okey, kalau telinga kita kan, kalau bila kita kuat telinga kita dengan kapas sebagainya, nampaklah kita panggil tahi telinga, tapi itu ialah lilin telinga ataupun earwax. Okey, so ini semua adalah contoh-contoh barisan pertahanan yang pertama yang berada di luar sekali. Okey, so ia akan menghalang patogen daripada memasuki badan kita. Okey, contoh macam kulit manusia yang merupakan organ yang paling besar dalam badan kita. Okey, yang berada di luar sekali. Okey, so lapisan kulit kita ni nampak macam simple, tapi sebenarnya kulit kita ni ada lebih kurang 5 lapisan. Okey, pada atas sampai ke bawah ada 5 lapisan utama. Okey, so untuk satu patogen memasuki badan kita, dia perlu mengharungi ataupun perlu cuba, okey, untuk menembusi lapisan kulit yang tebal ni, yang mana selalunya agak sukar lah. Okey, so selalunya mikroorganisma ini dia hanya dapat menembusi kulit kita jika ada luka.
ataupun kecederaan, mungkin terkena pisau, terjatuh, ada luka, ada orang kata bagai breakage dekat kita punya kulit, barulah dia boleh masuk. Tapi as long kulit kita intact, tiada luka, selalunya mikroorganisma sangat sukar untuk memasuki badan kita. Dan pada masa yang sama juga, kulit kita juga ada kelenjar-kelenjar seperti kelenjar peluh, kelenjar sebum. Sebum ialah sejenis minyak. Okey. So kelenjar peluh dan juga kelenjar sebum ni ada manfaatnya. Bukannya dia suka-suka je ada dekat kita punya kulit. Okey. Sebab apa? Dalam peluh, okey, adanya enzim. Okey. Dalam sebum adanya bahan-bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Okey. Sama juga macam membran mucus. Okey, dia lembap. Okay, dia melapisi kita punya sistem ataupun salur-salur pencernaan, salur-salur pernafasan kita. Okey. So, apa yang berlaku bila lah mikroorganisma ataupun patogen memasuki ruangan-ruangan seperti ruangan mulut dan juga ruangan hidung kita, apa yang berlaku ialah lapisan mucus ini akan memerangkap mikroorganisma tersebut daripada memasuki lebih dalam. Okey. Dan telinga kita, tadi kita kata ada lilin telinga ataupun earwax. Okey. So itu semua adalah atau contoh-contoh bahan yang boleh memerangkap kemasukan mikroorganisma ataupun patogen. Okey, sama juga macam kita punya air mata. Okey, pun memerangkap benda-benda seperti patogen. Okey, kalau macam perempuan di faraj, okey, selalunya faraj ni lembab. Okay, sebab ada kelenjar ataupun ada sel-sel yang merembeskan sejenis mucus. Sebab apa? Untuk menghalang kemasukan patogen dan juga memusnahkan mikroorganisma. So, ini ialah lapisan pertama pertahanan badan kita. Okey. Kemudian kita pergi kepada barisan kedua. Okey, jikalah patogen ataupun mikroorganisma ini berjaya menembusi barisan pertahanan pertama badan kita, okey, kita ada yang barisan yang kedua yang akan mempertahankan kita punya badan, okey, dengan adanya sel-sel yang dipanggil sebagai sel darah putih. Okey, so sel darah putih ni dia ada banyak jenis. Okey. Bukan satu je, dia ada banyak jenis keluarga dia. Okay, tapi dekat sini kita merujuk kepada sel darah putih yang non-spesifik, yang tidak spesifik. Okey, di mana yang terdapat dalam kita punya salur darah kita, blood vessel kita. Okey, so dalam barisan pertahanan kedua, apa yang berlaku ialah badan kita akan melawan kemasukan patogen dengan sel darah putih yang akan melakukan satu proses dipanggil sebagai fagocytosis. Okey, so fago tu berhenti makan. Okey, so apa yang berlaku ialah apa sahaja patogen yang tidak dikenali oleh sel darah putih kita, dia akan makan. Okey, dia akan makan patogen tersebut. So itu ialah fagocytosis. Okey, proses yang di mana sel darah putih akan mengelilingi patogen tersebut dan dia akan makan. Okey, dia akan makan, dia akan mencernakan dan dia akan memusnahkan patogen tadi dengan adanya enzim-enzim dalam mekanisme sel darah putih tersebut. Okey. So itu barisan pertahanan yang kedua. Sekiranya patogen ini dia bijak, okey, dia mampu melepasi barisan pertahanan kedua ini, dia mampu untuk menipu sel darah putih kita ini daripada dimakan. Okey, kita ada yang ultimate. Okey, iaitu barisan pertahanan ketiga yang juga dipanggil sebagai mekanisme pertahanan spesifik. Okey. So bila kita katakan spesifik, sebab apa? Sebab dalam mekanisme pertahanan spesifik, apa yang berlaku ialah sistem keimunan badan kita akan bertindak balas. Okey. So sistem keimunan badan kita dia akan bertindak balas untuk menghasilkan sejenis protein yang dipanggil sebagai antibody. Okey. Okay, sebelum kita lebih lanjut kepada antibody, perlu diingatkan bahawa patogen, okay, ataupun mikroorganisma yang memasuki badan kita, okay, masing-masing dia ada sejenis macam IC lah ataupun kad pengenalan. Okay, macam kita kalau kat Malaysia ni kita punya IC, okay, IC biru tu, okay, untuk memberitahu siapakah kita. Contoh macam saya, IC saya ada nama saya, nombor kad pengenalan saya, alamat rumah saya dan sebagainya. Okey, bila kita ke luar negara, kita ada pasport, okey, ataupun dokumen perjalanan. Okey. So sama juga macam patogen-patogen ini, setiap daripada mereka pun ada sesuatu, okey, yang kita boleh kenal pasti, ada dia punya ID card dia. Okey, ada kad pengenalan dia, ada pasport dia sendiri. Okey. So ini dipanggil sebagai antigen. Okey. So antigen merupakan sejenis protein.
Okey, ataupun jasad asing, okey, ataupun bahan yang bukan daripada badan kita. Okey, so itu ialah antigen, benda asing. Okey, yang bukan daripada badan kita yang akan merangsang penghasilan antibody. Okey, even dalam badan kita pun setiap sel-sel badan kita ada antigen tersendiri. Okey, dan antigen kita ini diketahui oleh sistem imun kita. Okey, sebab itulah kita punya sistem imun tidak bertindak ke atas sel kita sendiri. Okey, tetapi patogen mempunyai antigen yang berbeza. Okey, antigen yang berlainan daripada antigen sel-sel badan kita. Okey, ibarat macam hari ni patogen tu macam parti lah. Orang datang tanpa izin. Okey, lalu lalu bot ke apa kan. Okey, orang Indonesia, Bangladesh dan sebagainya datang ke Malaysia. Okey, so parti tu kita boleh anggap sebagai patogen. Okey, yang mempunyai dokumen ataupun antigen yang tersendiri, yang berbeza dengan kita. Okey, so bila ada antigen yang berbeza, apa yang berlaku ialah sistem keimunan badan kita dia akan detect. Okey, dia akan kenal pasti, oh kau ni bukan aku punya geng. Okey, kau bukan milik badan ni, kau orang asing. The moment dia kenal pasti bahawa antigen tersebut ialah antigen yang asing, yang bukan daripada badan kita, apa yang berlaku adalah sistem imun kita akan merangsang penghasilan antibody. So antibody ini jenis protein yang akan dihasilkan oleh sel darah putih kita, okey, yang terdapat dalam kita punya darah, okey, sebagai gerak balas terhadap antigen. Okey, so antibody ini akan dihasilkan oleh sel darah putih kita, okey, untuk melawan patogen yang membawa antigen yang tertentu. Berarti antibody kita ini dia adalah spesifik. Okey, dia hanya akan melawan ataupun menyerang patogen yang mempunyai antigen yang dirangsang oleh sistem imun kita sahaja. Contohnya kita ambil sebagai penyakit cacar. Okey, ataupun chickenpox. Okey, kalau kamu rasa sepanjang hidup kita ni mesti kita akan dijangkiti dengan sistem dengan jangkitan chickenpox. Okey, ataupun cacar air. Okey, so chickenpox merupakan sejenis penyakit daripada virus. Okey, so virus ini sejenis patogen. Okey, so dekat virus ini, dekat dia punya sel dia ada apa ni kita panggil sebagai antigen dia. Okey, antigen bagi chickenpox virus. Okey, so bila chickenpox ni masuk badan kita, okey, sistem imun kita dia akan kenal pasti antigen yang dibawa oleh chickenpox tadi. Okey, so bila dia kenal pasti antigen tersebut, sistem imun kita akan merangsang antibody yang akan melawan ataupun yang akan secara spesifiknya melawan antigen tersebut, okey, yang dibawa oleh chickenpox. Okey, so bila antibody ini dihasilkan, dia akan pergi kepada antigen yang terdapat pada chickenpox tadi dan dia akan berkerumun. Okey, dia akan berkerumun dan dia akan menyebabkan apa yang berlaku ialah bila antibody ini terlampau bercantum, terlampau melekat pada antigen di chickenpox virus tadi, dia akan menyebabkan virus ini akan mula berkumpul, akan mula bergumpal. Okey, bergumpal, okey, menghasilkan satu berbola. So, bila dia bergumpal, okey, bila antibody ini berjaya mengumpulkan virus tadi melalui antigennya yang terdapat pada sel virus tadi, okay, dia akan mula menggumpal virus tersebut, memerangkap virus tersebut dan akan merangsang sel darah putih tertentu untuk datang dan menjalankan fagositosis. Okey, macamlah hari ni antibody tu macam kita rasa macam apa? Macam kalau dalam masakan kita kan bahan penyedap, okey, garam ke, secukup rasa ke. So dia yang akan memerangkap, okey, apa saja patogen bergantung kepada antigen yang terdapat pada patogen tersebut. Dia akan menyebabkan penggumpalan patogen tadi dan apa yang berlaku dalam sel darah putih tadi antaranya akan datang dan nampak macam sedapnya benda ni kan, okey, nampak macam ayam goreng gitu, okey. So dia akan datang dan dia akan menjalankan fagositosis dan dia akan makan dan akan memusnahkan secara secara keseluruhan. Okay. So ini ialah mekanisme pertahanan spesifik, okay, melalui penghasilan antibody. Okay. So ini secara tentang pertahanan badan. Okay. Ada barisan pertama, kedua iaitu yang tidak spesifik dan yang ketiga iaitu spesifik dengan menghasilkan antibody.
antibody. Okey. Kemudian daripada konteks pertahanan yang spesifik dengan menghasilkan antibody, okey, ada satu proses ataupun macam satu usaha yang dijalankan, okey, untuk merangsang penghasilan antibody bagi melawan patogen tertentu. Okey, so ini yang menyebabkan lahirnya imunisasi. Okey, so imunisasi merupakan satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif, okey, pada bayi, kanak-kanak dan juga orang dewasa, okey, terhadap penyakit tertentu dengan penyuntikan sejenis bahan bernama vaksin. Okey, so hari ini bila kamu lahir sahaja, selalunya kamu akan dicocok dengan vaksin. Okay. So lepas tu bila umur kamu meningkat daripada hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, okay, setiap daripada itu ada jadual, okay, jadual vaksinasi, okay, di mana kamu akan menerima suntikan-suntikan vaksin tertentu, okay, di mana vaksin-vaksin ini dia akan merangsang penghasilan antibody yang spesifik terhadap penyakit tersebut. Okay. So vaksin ni ialah sejenis bahan, okay, basically dia adalah antigen, okay, yang diperoleh daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus ataupun bakteria yang telah pun dilemahkan ataupun dimatikan. Okay, so ini ialah vaksin. Dia merupakan antigen yang pada asalnya berbahaya, okay, daripada bakteria ataupun virus ataupun daripada toksin satu bakteria. Okey, tetapi antigen tersebut telah berjaya dilemahkan melalui tindak balas kimia ataupun dimatikan. Okey. So bila kita suntik vaksin ke dalam badan kita, apa yang berlaku ialah antigen tersebut dia tidak mampu untuk menyebabkan penyakit, tetapi dia cukup untuk merangsang sistem imun kita untuk menghasilkan antibody yang spesifik terhadap antigen tersebut. So ini ialah vaksin. Okey, so kalau kamu tengok pada buku teks kamu, muka surat 85, kita ada jadual vaksinasi yang digunakan pakai di negara kita. Okey, so jadual vaksinasi ini selalunya kita refer ataupun kita rujuk kepada WHO. Okey, yang antarabangsa punya. Okey, tapi bergantung kepada kemampuan setiap negara, dia akan cuba olahlah, okey, kepada kemampuan mereka. Contoh kat sini kita tengok adanya vaksin-vaksin yang mungkin kamu pernah dengar seperti BCG. Okay, so BCG ialah vaksin yang mengandungi antigen daripada bakteria tuberkulosis yang telah pun dilemahkan, yang mampu merangsang penghasilan antibody untuk kamu melawan terhadap penyakit TB ataupun batuk kering. Okay, kemudian kita ada hepatitis B punya vaksin. Okay, kita ada polio. Okay, polio yang menyebabkan penyakit poliomyelitis. Okay, penyakit lumpuh disebabkan oleh virus polio. Okay, mungkin kamu tengok ada vaksin untuk measles, okey. Dan kamu tengok situ ada satu vaksin MMR. Okey, MMR tu ada 3 antigen, iaitu mumps, measles and rubella. So kadang-kadang ada satu vaksin ni dia menggabungkan 3 antigen. Okey, antigen daripada virus mumps, virus measles dan juga rubella. Okey. So digabungkan 3 ni senang, okey. Ataupun kita ada lagi DTP, okey, pun sama juga, difteria, okey, pertussis, okey. Ini semua adalah contoh-contoh vaksin yang mengandungi lebih daripada satu antigen, okey, ataupun satu vaksinasi. Okey, untuk pecah perempuan dia ada khas HPV, okey, human papilloma virus, okey, di mana perempuan selalunya akan menerima suntikan HPV untuk mengelak daripada mendapat penyakit kanser cervix. Okey, tetanus. Okay, tetanus ni dia lebih ke arah toksin. Okey, toksin yang dihasilkan oleh sejenis bakteria, okey, yang telah pun dilemahkan. So bila toksin dilemahkan dipanggil sebagai toxoid. Okey, so toxoid ini contoh daripada tetanus, dia akan menghasilkan toksin yang mampu menyebabkan penyakit seperti kancing gigi. Okey, so bakteria ni selalu kita dapat daripada tanah, okey, ataupun daripada macam permukaan yang berkarat dan sebagainya. Okey, betul, bila kamu mungkin terluka jatuh atau mungkin kamu terpijak paku yang kotor, paku yang karat, selalunya bila pergi ke klinik kesihatan dia akan beri kamu suntikan vaksin tetanus toxoid TT. Okey, untuk mengelakkan daripada terkena penyakit kancing gigi.
Okey, so ini adalah antara contoh-contoh vaksin yang ada, yang wajib diterima. Okey, ada juga vaksin yang boleh kamu dapat secara alternatif. Okey, seperti sekarang ni biasanya parents kamu, kalau kamu tengok sekarang ni, kalau ada yang berkemampuan, dia akan dapatkan untuk kamu vaksin pneumococcal. Okey, untuk mengelakkan penyakit seperti radang paru-paru. Okey, kadang-kadang untuk orang yang pergi menunaikan haji ataupun umrah, selalunya dia akan wajib menerima satu suntikan vaksin. Okey, wajib ada vaksin tersebut baru dia boleh pergi haji ataupun umrah. Okey, so ini adalah antara contoh-contoh vaksin. Dan kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, COVID-19 sebagainya. Okey, hari ini kamu tengok kenapa hari ini kita diperintahkan untuk stay at home. Okey, social distancing dan sebagainya, sebab kita tiada lagi vaksin. Okey, tiada lagi vaksin yang mampu untuk menghasilkan antibodi bagi melawan virus COVID-19. Okey, so sementara masih lagi dalam peringkat kajian untuk menghasilkan vaksin terhadap COVID-19, maka itulah kita disarankan untuk stay at home, elakkan keluar, elakkan bersosial dan sebagainya. Okey, so selagi mana tiadanya vaksin yang dihasilkan untuk penyakit COVID-19 ini, maka kita perlu lebih berhati-hati. Okey, dan sekiranya vaksin COVID-19 berjaya dihasilkan dan dipasarkan kemudiannya, dan kita menerima suntikan tersebut, barulah kita akan berasa lebih selamat. Okey, sebab apa? Dalam konteks vaksinasi ini, kita ada satu terma yang dipanggil sebagai keimunan secara berkelompok. Okey, keimunan secara berkelompok, di mana keimunan berkelompok ini sangat penting. Okey, dia ibarat macam shield. Okey, macam pelindung kepada masyarakat sekelompok kita. Okey, jika ramai orang menerima vaksin, okey, menerima imunisasi, apa yang berlaku ialah orang yang menerima vaksinasi tersebut berjaya mempertahankan diri dia daripada serangan penyakit, dan pada masa yang sama juga dia boleh mempertahankan komuniti dia. Okey, mungkin contoh dalam satu komuniti dia ada 100 orang. Daripada 100 orang ini, 80% daripada komuniti tersebut menerima vaksin. Okey, so orang yang menerima vaksin ini dia terhindar ataupun terlindung daripada serangan penyakit. Manakala 20% yang lain tidak menerima vaksin. Secara logiknya mereka ini terdedah kepada serangan penyakit. Tetapi disebabkan adanya 80% tadi yang menerima vaksin, maka 20% tadi terlindung. Okey, terlindung daripada serangan penyakit-penyakit tersebut. Sebab apa? Sebab adanya konsep keimunan secara berkelompok. Okey, bayangkan kalau dalam 100 komuniti, okey, 80% tidak menerima vaksin, 20% menerima vaksin, maka keimunan berkelompok adalah lemah. Okey, bila lemah, apa yang berlaku bukan sekadar orang yang tidak menerima vaksin akan mudah terdedah pada penyakit, malah orang yang menerima vaksin pun mungkin akan lebih expose, lebih terdedah. Okay, menyebabkan komuniti ini pun tidak kuat dalam melawan serangan wabak. Okay, ini yang menjadi satu isu. Okay, sebab sekarang ni ada banyak golongan-golongan dipanggil sebagai golongan anti-vaksin. Okay, mereka mendakwa bahawa vaksin ini menyebabkan anak mereka cacat lah, okay, ataupun mengalami autism lah. Ada yang mengatakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin ini tidak halal dan sebagainya. Okay? Dan mereka mengatakan bahawa ini semua adalah satu macam tipu daya oleh syarikat farmasi, okay, untuk mengaut keuntungan daripada orang-orang ramai. Okay, banyak tomahan-tomahan mereka, okay, dan kita pun telah banyak membuat perdebatan dengan golongan-golongan anti vaksin ini, tapi selalunya hujah mereka sangat-sangat lemah dan tiada fakta yang betul. Okay? Berarti hari ini vaksinisasi sangat penting. Okay? Sebab apa? Sebab kamu boleh buat research kamu di Google. Selepas wujudnya golongan anti-vaksin ini, telah muncul kembali penyakit-penyakit yang selama ini telah pun berjaya kita hindarkan, yang berjaya kita kawal. Contoh seperti measles. Okay? So measles dah lama tak ada dekat Malaysia. Okey, tetapi bila adanya golongan anti vaksin, mereka tidak vaksinkan anak-anak mereka, menyebabkan apa yang berlaku, komuniti menjadi semakin lemah. Okey, keimunan berkelompok menjadi semakin lemah, menyebabkan mereka mendapat penyakit measles. Okey. So sekarang ini penyakit-penyakit yang dah lama tak ada mula muncul kembali, sedangkan penyakit ini boleh dicegah dengan vaksinisasi. Okey. So ini adalah kepentingan
keimunan ataupun imunisasi. Saya harap tiada yang berdegil lah untuk tidak menerima suntikan vaksin. Okey, sangat-sangat penting. Ini cara kita nak melawan penyakit. Okey, kita usaha. Okey, alright. So, dalam konteks keimunan juga, kita ada dua jenis, iaitu keimunan yang dipanggil keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Okey. So, dan daripada keimunan pasif dan juga keimunan aktif, ada dua lagi pecahan, iaitu semula jadi dan juga buatan. Okey. Okey, bila kita kata tentang keimunan pasif, okey, pasif ni apa? Maksudnya pasif ni kita tak buat kerja. Okey, kita hanya berdiam diri, kita terima sahaja. Okey, ini ialah keimunan pasif. Okey. So, keimunan pasif ini ada dua, iaitu secara semula jadi ataupun buatan. Okey. Bersegi semula jadi, contoh paling baik ialah susu ibu. Okey. So, bila dilahirkan ke dunia ini, okey, macam kamu, adik kamu dan sebagainya, okey, kamu akan menerima susu ibu daripada mak kamu. Dalam susu ibu ada antibody yang mak kamu dah hasilkan sepanjang hidup dia. Okey, dan kamu menerima antibody tersebut melalui susu ibu kamu. Okey, bererti kamu tak perlu nak menghasilkan antibody, sebab apa? Dah ada antibody yang diberikan kepada kamu melalui susu ibu. Okey, so selagi mana kamu meminum susu ibu kamu, kamu akan terlindung daripada penyakit-penyakit yang antibody mak kamu ada. Okey, sebab itu disarankan untuk para ibu menyusukan anak paling minima 6 bulan. Okey, 6 bulan hingga 2 tahun. Okey, sebab apa? Dalam tempoh 6 bulan pertama bayi hidup, bayi sangat-sangat lemah, sebab apa? Sistem imunnya belum lagi berfungsi dengan baik. So, mereka bergantung kepada keimunan ibu mereka melalui susu ibu. Betullah pentingnya susu ibu pada 6 bulan pertama. Okey, sebab apa? Dalamnya ada antibody. So, secara pasifnya mak kamu melindungi kamu dengan memberikan antibody dia kepada kamu. Okey. Dan untuk keimunan pasif secara buatan, okey, cara buatan berarti kita buat sendiri antibody di dalam makmal. Okay, kita menghasilkan antibody dalam makmal dan kita suntik antibody ini secara langsung dalam badan kamu. Okey, so ini dipanggil sebagai anti-serum. So anti-serum ialah antibody yang dihasilkan secara manual. Okey, mungkin selalunya kita menghasilkan anti-serum ini dengan menyuntik antigen ke dalam haiwan seperti kuda ataupun arnab. Okey, so bila kita suntik dalam haiwan tersebut seperti arnab ataupun kuda, sistem imun haiwan tersebut dia akan menghasilkan antibody. Okey, dan kita akan ambil darah dia, kita akan asingkan dan kita akan dapatkan antibody tersebut. Itu dipanggil sebagai anti-serum. Okey, so anti-serum dia akan melawan patogen bagi penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Okey, so sistem imun kita pun tak bekerja. Okey, sebab apa? Sebab adanya antibody daripada luar yang masuk ke dalam badan kita. Contohnya seperti penyakit anjing gila. Okey, so penyakit anjing gila yang kamu pernah dengar. Okey, itu kita panggil sebagai apa? Rabies. Okey, untuk merawat rabies tiada vaksin. Okey, rabies tiada vaksin, tetapi dia ada anti-serum. Okey, so kita akan berikan anti-serum kepada pesakit rabies. Okey, dalam tempoh 72 jam selepas dia kena gigit dengan anjing ke ataupun haiwan seperti kelawar yang disahkan mengandungi virus rabies. Okey, so ini ialah keimunan pasif. Cumanya keimunan pasif ini tindakan adalah segera. Okey, tetapi dia punya sifat dia hanya sementara. Okey, so dia hanya akan up naik dan akan turun balik. Okey, sebab dia bersifat sementara. Tapi dia cepat bertindak tapi sementara. Okey, berbanding dengan keimunan secara aktif. Keimunan aktif pula dia, bila kita kata aktif berarti badan kita, sistem imun kita yang akan bekerja merangsang ataupun menghasilkan antibody terhadap patogen tertentu. Okey, so secara semula jadinya, contoh seperti keimunan aktif secara semula jadi seperti apa? Bila kita menerima ataupun menghadapi sesuatu penyakit berjangkit. Contoh paling mudah saya kata chicken pox. Okey, yang kamu semua akan hadapi setahun sekali seumur hidup paling kurang. Okey, so sekali kamu dah kena penyakit cacah air ataupun chicken pox,
okey, apa yang berlaku dalam proses kamu menyapat penyakit chickenpox, sistem imun kamu akan bekerja. Okey, dia akan terangsang untuk menghasilkan antibody bagi melawan antigen chickenpox. Okey, dan bila kamu dah sembuh daripada chickenpox, badan kamu dah ada antibody untuk melawan virus chickenpox. So, bila kali kedua atau kali ketiga chickenpox ni datang kepada kamu, okay, automatically sistem imun kamu dia akan terus menghasilkan antibody tersebut tanpa memakan masa yang lama seperti mana yang masa dia first time dulu. Okay, so apa kamu akan dapati bahawa dalam keimunan aktif ini, apa yang berlaku ialah keimunan kamu ni mungkin agak lambat, dia mengambil masa, tetapi dia berpanjangan, jangka masa dia sangat panjang, mungkin seumur hidup. Okey, sama juga macam tadi saya katakan, keimunan aktif cara buatan, contoh terbaik ialah vaksinasi. Okey, dengan suntikan vaksin yang akan merangsang sistem imun kamu menghasilkan antibody yang tertentu. Okey, so ini semua akan mengambil masa untuk dia fully aktif, tetapi once dia dah ada, sistem imun kamu ini dipanggil sebagai sistem imun yang long term, okey, ataupun berpanjangan. Okey, so ini tentang jenis-jenis keimunan yang kamu ada, secara pasif ataupun secara aktif. Okey, so keimunan sistem kita ini dia bergantung juga kepada beberapa faktor. Okey, kadang-kadang ada setengah-setengah faktor ini akan menyebabkan sistem imun kamu ini menjadi lemah. Contohnya seperti apa? Seperti kamu mengalami tekanan perasaan, okey, emosi kamu terganggu dan sebagainya. So bila emosi terganggu, depression dan sebagainya, ini adalah satu faktor yang menyebabkan sistem imun kamu cepat lemah. Okey, mungkin juga pada persekitaran, okey, udara yang tercemar, yang kotor, okey, ataupun mungkin kamu terdedah kepada bahan-bahan kimia. Semua ini adalah punca-punca yang boleh menyebabkan sistem imun kamu lemah. Okey, dan juga diet kamu, okey, pengambilan gula yang berlebihan, okey, pesakit diabetes, pesakit kecil manis, selalunya mengalami sistem imun yang lemah. Okey, so ini adalah antara perkara yang boleh melemahkan sistem imun kamu. So apakah amalan yang kamu boleh buat untuk menguatkan sistem imun kamu? Pertama, rehat yang secukupnya. Okey, kadang kamu kat rumah, kadang main game sampai pukul 2-3 pagi, okey, kamu tak tidur. Tidur pula bukannya cukup. Okay, so bila kamu tak tidur dengan cukup, sistem imun kamu akan menjadi lemah dan kamu akan lebih mudah mendapat penyakit. Okay, yang kedua, aktiviti, okay, contoh beriadah dan sebagainya mampu meningkatkan ataupun merangsang sistem imun kamu. Yang ketiga, tidak merokok. Okay, jangan merokok ataupun jangan terdedah kepada perokok. Okay, jangan jadi passive smoker. Okay, elakkan merokok dan juga asap rokok. Okay, yang keempat ialah melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. So ini adalah antara amalan-amalan yang boleh kita pertimbangkan untuk menguatkan sistem imun badan kita. Okay, so sekadar inilah kita punya topik perbincangan tentang bab 4, iaitu kesihatan manusia. Okay, so apa yang saya nak rumuskan kat sini bahawa sistem kesihatan manusia ni walaupun nampak macam simple, okay, tapi dia agak kompleks. Okay, so kita perlu bersyukurlah. Okay, sebab apa? Sebab Allah jadikan kita adanya sistem keimunan yang mantap. Okay, so sama-samalah kita berdoa semoga kita ni sentiasa terpelihara, okay, sihat selalu. Okay, jangan kita amalkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan badan kita. Okay, elakkan daripada melakukan sesuatu yang boleh mendapatkan kita ni penyakit. Okay, berhati-hati, jaga kebersihan. Okay, jaga kebersihan diri, kebersihan kawasan yang kita tinggal dan sebagainya. Okay, amalkan pemakanan yang baik. Okay, so sila ulang kaji balik bab 4 ini. Okay, so untuk hari ini saya tidak akan bagi apa-apa latihan formatif dan sebagainya. Okay, saya nak kamu ulang kaji bab 4 ini. Okay, dan sila laksanakan ataupun sila buat nota peta minda. Itu saja. Okay, sila buat nota peta minda terhadap keseluruhan bab 4 ini. Okey, dalam satu kata A4 lah, sama macam itu punya arahan. Okey, buat nota peta minda. Okey, bagi 4 kesihatan manusia ini, jangan hilangkan pula. Nanti saya bila dah naik sekolah, saya akan minta semua kamu punya nota peta minda tu untuk saya nak lihat. Okey, so buat nota peta minda bab 4. Okey, pada hari ini. Okey, so tapi untuk hari ini memang tiada latihan formatif untuk kamu. Saya akan bagi mungkin akan untuk minggu depan saya akan bagi kot, insya-Allah. Okey. So, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.